Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Harinah Bazila binti Muhammad Rusli, nombor metrik 072181. Pendahuluan, peradaban Islam adalah sebuah peradaban sesebuah negara Islam yang berpandukan konsep Islam menyeluruh dan lengkap, mempunyai aturan kehidupan yang sangat sempurna dan merangkumi pelbagai skop kehidupan sama ada dari segi taraf kehidupan, sosial, politik dan sebagainya. Sains moden memainkan peranan utama untuk mencipta teknologi bagi kemajuan negara dan menjadi antara salah satu teras kepada pembentukan tamadun Islam. Sains moden juga berpotensi mendatangkan kesan negatif kepada sesebuah peradaban Islam. Terdapat beberapa tokoh-tokoh agamawan yang mengkritik sains moden, antara salah satunya ialah Syed Hussein Al-Nas yang berpendapat bahawa sains moden mendatangkan kesan yang negatif kepada peradaban Islam. Biodata Syed Hussein Al-Nas. Beliau dilahirkan pada 7 April 1933 di Tehran, Iran. Bapanya adalah seorang guru dan pakar perubatan dalam dinasti Qajar bernama Syed Waliullah Nas. Nas menerima gelar Syed daripada Raja Shah Reza Pahlavi sebagai tanda bangsawan Iran. Nas dan keluarganya adalah penganut mazhab Syiah tradisional yang merupakan sekolah teologi Islam majoriti penduduk Iran. Nas menerima pendidikan tradisionalnya di Iran dan Nas juga belajar di sebuah institusi pendidikan atau madrasah di Qom yang diurus oleh Allama Tabatabai. Nas kemudian melanjutkan pelajarannya di Massachusetts Institute of Technology MIT, Amerika Syarikat. Nas menjadi lebih berminat dalam falsafah sehingga dia memperolehi PhD dari Harvard pada tahun 1958. Nas adalah seorang penyokong utama anti-modernisme Islam di Barat dan juga seorang saintis moden yang berpendidikan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rafika binti Mak Sufian, nombor metrik 072415. Saya akan menjelaskan maksud sains moden. Sains moden ditakrifkan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji himpunan pernyataan yang terbukti atau fakta yang dikaji dan disusun secara bersistem, kemudiannya dihimpunkan dalam bentuk hukum sains. Seterusnya, sains moden dibahagikan kepada 3 kumpulan, iaitu sains tulen atau sains tabi'i, sains sosial dan sains gunaan. Di samping itu, sains moden juga didefinisikan adalah merupakan sebahagian daripada peringkat perkembangan kehidupan manusia yang wujud pada hari ini. Antara produk sains moden yang dihasilkan ialah peralatan moden dalam bidang perubatan, kejuruteraan, industri komputer dan telekomunikasi. Nama saya Kristina Amalia binti Khalid, nombor metrik saya 073865. Di sini saya akan menerangkan tentang cabaran dengan ancaman sains moden. Antara cabaran ataupun ancaman sains moden pada zaman Syed Hussein Al-Nas adalah yang pertama, kegentingan ataupun krisis alam sekitar. Ancaman ini sangatlah bersifat keagamaan dari segi ekonomi, politik dan sosial. Sebenarnya agama Islam ni dia tak mengambil cakna langsung pun tentang krisis ataupun pencemaran yang berlaku dekat negara-negara barat, tapi umat agama Islam ni dia perlu sentiasa bersedia untuk mencari cara ataupun kaedah untuk menangani krisis atau kegentingan alam sekitar ini kalau berlaku di negara-negara Islam. Seterusnya ialah perkembangan sains dan teknologi juga adalah salah satu ancaman yang timbul semasa zaman Syed Hussein Al-Nas. Barat ni dia berjaya menguasai dunia dari segi ekonomi, media massa, ketenteraan serta kebudayaan dengan kelebihan dan kekuatan penguasaan Barat dalam aspek keilmuan. Disebabkan inilah kekeruhan ataupun kesulitan politik dunia Islam banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Barat. Tadi saya menerangkan cabaran ataupun ancaman luaran. Kat di sini ada juga cabaran dalaman sains moden pada zaman Syed Hussein Al-Nas. Salah satunya ialah tiada perpaduan. Isu ini adalah cabaran yang paling besarlah, paling utama dalam dunia Islam, dalam kalangan orang Islam dari segi agama, politik, budaya. Disebabkan ketiadaan perpaduan ini kat dalam kalangan orang Islam akan menyebabkan pihak luar ni senang untuk ambil kesempatan dari sudut ekonomi untuk memisahkan ataupun memecah belahkan negara-negara Islam. Cabaran yang terakhir adalah hak asasi manusia. Hak asasi merupakan norma yang menggambarkan standard perbuatan tingkah laku manusia yang tertentu. Isu yang dibangkitkan adalah memiliki hak yang mutlak. Jadi kita lihatlah bagaimana Barat memesongkan ataupun menyelewengkan makna penggunaan hak asasi manusia secara terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adrana binti Samsun Bahadin,
nombor metrik 072500. Sains moden yang kita fahami pada hari ini adalah sangat berbeza dengan sains moden pada zaman dahulu. Namun yang demikian, sains moden masih juga memberi banyak ancaman kepada peradaban Islam. Yang pertama, sains moden adalah berkonsepkan kepada konsep reduksionisme, iaitu memecahkan perkara yang kompleks kepada juzuk-juzuk kecil dan bersifat lebih khusus. Konsep ini adalah bertentangan dengan Islam kerana konsep ini mempunyai kecenderungan di dalam merendahkan dan mengurangkan ilmu yang lebih tinggi di dalam realiti kepada ilmu yang lebih rendah dan tidak lagi merujuk kepada ilmu yang tertinggi, iaitu ilmu ketuhanan. Yang kedua, masalah utama sains moden ini adalah asas idea positivism. Jika dikatakan ilmu itu bebas nilai, maka yang dimaksudkan bukanlah bebas nilai sama sekali, tetapi bebas daripada perkara-perkara yang bukan dia, termasuk isu metafizik. Setiap manusia mempunyai perspektif tersendiri dalam melihat sesuatu, dan akhir sekali, penekanan yang keterlaluan kepada ilmu sains yang dilihat daripada perspektif barat akan mengurangkan keupayaan seseorang untuk berfikir secara rasional dan objektif. Situasi ini telah menyebabkan setiap individu kehilangan kemampuan beremosi dan nilai murni keinsanan dalam membangunkan kesemerlangan berdasarkan kepada nilai kerohanian dan keagamaan yang tinggi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rabiatul Adawiyah binti Alias Nur, nombor metrik 073302. Saya akan menerangkan tentang cara mengatasi sains moden. Nas menansi sains moden dari sudut sejarah dan memberi kritikan kefalsafahan dari perspektif Islam. Oleh itu, sekiranya kita mahu memahami masalah dan situasi yang berlaku di dalam dunia Islam yang berpunca daripada penggunaan sains dan teknologi moden, kita sewajarnya memahami dan mengkaji terlebih dahulu latar belakang dan sifat sains moden itu sendiri sebelum kita merancang strategi untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Terdapat beberapa cara untuk mengatasi ancaman sains moden menurut Syed Hussein Al-Nas. Antaranya adalah untuk mengatasi ancaman dari sains moden yang menyebabkan bencana buruk atau alam sekitar. Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan adalah tidak dikenakan sebarang tindakan ke atas mana-mana individu yang aktif mempromosi dan yang mempertahankan secara lantang kepentingan melindungi alam sekitar. Selain itu, memperjelaskan kepentingan menjaga alam sekitar di peringkat kebangsaan dan antarabangsa secara berterusan dengan mempermudahkan kaedah capaian terlaksana. Seterusnya, cara mengatasi sains moden yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau human right, hal ini perlu ada pada setiap manusia mempunyai hak dan kelebihan masing-masing untuk diberi peluang dan perlindungan yang sewajarnya selagi mana ia kendaki. Freedom atau kebebasan sebagai prinsip utama hak asasi manusia. Hak asasi manusia menjadi salah satu perkataan penting untuk diperjelaskan oleh agama tidak kelihatan. Oleh itu, kita sebagai umat Islam perlulah mementingkan kepercayaan utama kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan segala-galanya di muka bumi ini daripada ciptaan sarjana dan sains moden zaman sekarang. Sekian sahaja daripada saya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Nur Aini Atirah binti Muhammad Yusof, nombor metrik 073862 dari Ijazah Sarjana Muda Usuluddin Semester Kedua tahun pertama. Seterusnya kita akan membicarakan cara untuk mengatasi ancaman perkembangan teknologi dan sains. Bidang teknologi dan sains ini sangat dipelopori oleh keilmuan barat dan ianya telah berkembang sejak zaman Renaissance lagi. Manakala umat Islam sangat bergantung harap kepada keilmuan barat, sementara mereka masih gagal untuk mencari formula tersendiri. Menurut Profesor Nas, Islam satu-satunya jalan penyelesaian bagi masalah ini. Dan umat Islam sendiri perlu berdisiplin dan bersungguh-sungguh untuk mempelajari sehingga mahir dan menguasai bidang ini, agar dapat melahirkan lebih ramai pakar-pakar dalam bidang keilmuan ini, dan sekaligus ini akan mengangkat martabat Islam ke arah yang lebih tinggi. Ancaman yang seterusnya pula ia melibatkan masalah dalaman umat Islam itu sendiri, iaitu tiada perpaduan. Seperti kita ketahui, bilangan umat Islam hari ini sangatlah ramai, meliputi seluruh bumi
seluruh benua di mana manusia saja ada umat Islam, dan kita ini diibaratkan buih-buih di lautan, ramai tapi lemah. Dan menurut Profesor Nas, masalah ini timbul kerana tiada kesefahaman keintelektualan, ekonomi dan juga berkaitan ketenteraan. Jadi untuk mengatasi masalah ini, kita umat Islam perlulah menanamkan kembali sikap toleransi yang menebal dan berkasih sayang serta tidak mementingkan diri sendiri dalam setiap individu agar nilai tersebut akan mengikat tali persaudaraan dan seterusnya melahirkan sebuah perpaduan yang kukuh di antara umat Islam yang didasari ketauhidan dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kerana Islam itu adalah agama persaudaraan. Kesimpulan, sains moden amat penting dan banyak memberi kebenaran dalam kehidupan manusia. Sumbangan sains moden terbukti sebagai contoh Ibnu Haytham, seorang saintis Islam yang berjaya membuktikan bahawa cahaya bergerak lurus melalui kajiannya, pengkajian sains bermatlamat untuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak ancaman sains moden terhadap peradaban Islam. Segala penemuan dan ciptaan sains dan teknologi yang lahir dari akal manusia kadang tersasar dengan tujuan sebenar kerana tidak mengikut lunas-lunas yang telah digariskan oleh Islam. Pemikiran Nas mengenai perkara ini muncul sebagai reaksi terhadap apa yang dilihat sebagai krisis kemanusiaan moden. Menurut Nas, tamadun moden khususnya di Barat dan berkembang di dunia Islam gagal mencapai matlamatnya, iaitu penurunan integriti manusia. Justeru falsafah abadi Syed Hussein Nas adalah tindak balas yang dibangkitkannya selepas melihat secara dekat krisis kemanusiaan moden.